Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Qisasul Ghaib fi Sahihil Haditsin Nabawi. Kisah-kisah ghaib diambil dari hadis-hadis sahih yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk dalam cerita Dajjal. Biasa bila sampai ke Dajjal ni nak kiamat dah tu. Dalam kisah Dajjal ini ada 4 cerita. Cerita yang pertama, cerita Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, jumpa dengan Dajjal. Mula-mula dia kapal dia hanyut sebulan sampai di sebuah pulau. Dia berhenti di pulau tu, dia jumpa dengan binatang pelik. Bulu dia banyak, tak tahu depan belakang. Hak mana punggung, hak mana depan, tak tahu. Kemudian binatang ni nama dia Jassasah. Jassasah kata mugi kenuh dekat dengan orang panggil rumah ibadat. Di sana ada makhluk nak jumpa denganmu. Bila Tamim pergi, dia jumpa seorang manusia yang besar. Dia kata dia Dajjal. Selesai cerita. Cerita yang kedua, nama dia Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni anak orang Yahudi di Madinah yang duduk main dengan kahanah. Ada ilmu nujum. Dia tahu benda-benda pelik. Jadi orang menganggap Ibnu Sayyad ni Dajjal. Tapi dia bukan Dajjal. Jadi alhamdulillah, 2 kisah ini telah kita cerita dalam siri yang lepas. Para jemaah boleh tengok balik dalam rakaman kita siri yang ke-20, kuliah yang ke-20, iaitulah kisah Tamim Ad-Dari jumpa dengan Dajjal dan juga kisah Nabi SAW pergi siasat Ibnu Sayyad. Sambungan kita kisah yang ke-46, Khurujud Dajjal. Keluar sungguh Dajjal. Mau Dajjal keluar. Bila Dajjal ni keluar, Nabi SAW telah menyebut dalam hadis-hadis yang sahih, dan Nabi telah beritahu bilakah waktu Dajjal akan keluar, apakah sifat dia, apakah benda ajaib yang dibawa oleh Dajjal, dan di manakah tempat keluar Dajjal, dan siapa yang akan bunuh Dajjal. Semuanya telah dimaklumkan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu yang telah Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Sayyad pernah menceritakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu setelah Nabi tidak ada. Dia kata, "Amma wallahi inni la'a'lamul an aisuhu." Ibnu Sayyad kata, "Wallahi aku tahu di manakah Dajjal sekarang." Mana Dajjal sudah ada. Tamim Ad-Dari dia tengok Dajjal, tangan dia dibelenggu ke tengkuk, kaki dia diikat. Dajjal kata, tak lama dah belenggu ni akan terbuka dan aku akan keluar pergi mengembara di atas muka bumi selama 40 hari. 40 hari pun berat. Ibnu Sayyad kata, aku kenal bapak dia dan aku tahu siapa mak dia, di mana ke tempat dia dilahirkan dan di mana dia sekarang. Ibnu Sayyad kata, maknanya sudah tahu. Kami dari sudah jumpa di pulau besar ketika jumpa dengan makhluk yang pelik itu, nama dia Jassasah. Nasul hadis, nas hadis ni apa cerita? Hadis diriwayat oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal zata ghadatin. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal. Fa khaffada fihi wa rafa'. Nabi kata Dajjal ni gini-gini. Dajjal ni tak ada apa pun. Maknanya Nabi kata, mu jangan takut sangat ke Dajjal, tapi jangan tak takut. Dajjal ni ada masalah besar dia, sebab dia boleh bawa benda ajaib yang manusia akan terpengaruh dengan dia. Kita ni tak usah kata benda buat ajaib, sikit-sikit ada benda yang pelik, pengaruh dah kan, jadi tular, jadi viral dah. Hadis ni panjang, dikeluar oleh Imam Muslim dalam sahihnya, fi kitabil fitan babu zikrid Dajjal. Jadi panjang hadis. Oleh kerana masa kita terhad, ana terus pergi kepada dalam kisah Dajjal ini ada beberapa perkara. Baik.
Kita akan ambil daripada melalui hadis sekali dengan huraian selalu supaya ringkas sikit. Ini dipanggil zaman PKP ni lain dia punya mazhab, tak boleh panjang-panjang. Yang pertama, tanda tahzirur rasul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran, telah memberi peringatan kepada umatnya tentang bahaya dajjal. Bahaya dajjal. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi kita pada satu hari menceritakan tentang dajjal, maka Nabi kita sekali dia kata dajjal ni bahaya, sekali dia kata biasa-biasa je. Itu dia panggil dajjal sebab dia makhluk. Ada kata dia kuat dan ada waktu dia lemah. Maka hasil daripada kesan khutbah yang Nabi sampaikan itu telah memberi kesan kepada para sahabat. Mereka mengatakan cara Nabi cerita itu seolah-olah dajjal sudah mari, sudah berada dalam kebun-kebun di sekitar Madinah. Oh, takut mereka itu. Maka Nabi SAW telah memberi peringatan kepada kita tentang dajjal ini dalam beberapa hadis yang banyak. Di antara hadis, pelajar-pelajar tanda, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW memberitahu kepada masyarakat dengan dia mulakan dengan puji Allah Ta'ala. Biasalah itu cara Nabi kita berkhutbah, dia mula dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lepas tu baru dia cerita. Nabi kata, inni la anzarkumu, hei para sahabat semua, aku beri amaran kepada kamu semua. Dan tidak ada mana-mana Nabi kecuali mereka telah memberi amaran kepada umat masing-masing. Nuh, daripada zaman Nabi Nuh lagi telah beri amaran kepada kaum dia. Allahu Akbar. Cuma aku nak tambah sikit apa yang tak diberitahu oleh Nabi-Nabi. Ta'lamuna annahu a'war, dajjal ni mata dia juling, mata dia orang panggil pandang serong, pandang sebelah, dan sebelah lagi tak nampak, tafih, macam buah anggur besar stokor gitu. Wa annallaha laisa bi'awar, Tuhan kamu bukan lagu tu, bukan mata juling gitulah. Itu Nabi kita sebut dalam beberapa hadis yang menyebutkan tentang dajjal. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beritahu dalam hadis lagi, Nabi kata innahu a'war ainu al-yumna, mata dia tu mata lik kanan dia tu. Mata kanan dia tu seperti inabah, macam buah inak, jadi timbul gitu mata. Sebelah mata lagi pula a'war, pandai seru. Yang pentingnya mata jajan dua-dua tak betul belaka. Yang stokor gitu jadi, ataupun yang ada pun tidak betul juga, tak comel juga mata dia. Kalau jangan tengok orang ni, setengah orang ni baru ni tular kan. Dia kata ada budak mata biji mata dia. Lahir cacat sebutin. Oh, dia kata anak dah keluar. Bukan, dajjal ada dah. Bukan lagu tu rupa dia. Pentingnya kita belajar sifat dajjal ni. Kenapa? Kita tengok nanti seorang pemuda daripada Madinah yang menentang dajjal berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih yang dia belajar. Ini penting. Baik. Al-mawqif as-sawab minad dajjal. Sikap yang terbaik, yang betulnya ketika kita menghadapi dajjal macam mana? Tengok ni. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, Nabi sallallahu beritahu, ghaira dajjal aw akhwafani, maka aku sangat takut pada kamu ni, iaitulah godaan yang dibawa oleh dajjal. In yakhruju wa ana fikum, kalau dajjal mari aku ada, fa ana hajijuhu alaikum, aku akan berhujah, aku akan lawan dia, kamu tak payah lawan. Tapi kalau aku sudah tidak ada, dajjal datang, dan memang Nabi kita sudah wafat kan, dajjal akan mari, famru'un hajiju nafsih, kata Nabi SAW, setiap orang mesti mengawal diri dia lawan dengan dajjal. Macam mana kita lawan? Kita belajar. Maka bila dengar cerita dajjal, Aisyah menangis. Tengok, Sayyidah Aisyah menangis. Nabi kita SAW balik tengok, Aisyah menangis. Nabi kata, ma yubkik, kenapa menangis? Kata di Aisyah, qalat, takut. Nabi sebut fitnah dajjal ni sangat dahsyat.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, kalau dia mari aku ada, mu jangan bimbang, aku akan lawan dia. Dan mu kena dia ni, mata dia sebelah tak nampak, sebelah lagi juling, kata orang. Sesah cerita Aisyah. Satu malam Nabi kita cerita Dajjal kepada Ummu Salamah. Falam ya'tihan naum, Ummu Salamah tak tidur sampai pagi, takut pada Dajjal. Pagi esok dia cerita, ya Rasulullah, saya tak boleh tidur semalam, takut Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taf'ali, jangan buat macam tu. Dajjal ni makhluk. Dia bukannya kuat, tapi fitnah dia mengancam. Maka kalau aku ada, aku akan berhujah dengan dia. Kalau aku tak ada, membelajarlah hujah-hujah yang aku akan ajar kepada kamu. Kata ini menunjukkan bahawa dalam menangani isu Dajjal, kita perlu belajar mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak menghadapi Dajjal, bukannya ikut trend orang sekarang ni. Bila nak Dajjal kau begini-gini pelik. Quran salah cetak pun Dajjal mari dah, dia kata. Dajjal selalu. Nah, hilang surah Al-Kahfi, Dajjal ambil. Semua benda Dajjal berlaku. Jadi kita kata kadang-kadang kita takut tak kena tempat. Kita takut bila tak kena tempat, maka salah dari sudut kira-kira. Baik, apakah perjuangan Dajjal? Tanda. Apakah perjuangan Dajjal? Ahdaf, matlamat, objektif Dajjal itu mari, dia nak tabalkan diri dia menjadi Tuhan. Dia jadi apa? Jadi Tuhan. Dan dia nak menghapuskan Islam dan umat Islam. Tu hijau Dajjal. Tetapi Allah Ta'ala kawal. Dajjal tak boleh masuk dalam bumi Mekah dan Madinah, tak boleh masuk. Dan kita kena ingat, waktu Dajjal datang, keluar, dilepas ikatan dia tu, pada waktu itu umat Islam telah menang peperangan dengan Rom. Dalam peperangan yang besar, dia panggil Al-Malhamatul Kubra. Mungkin pelajar-pelajar kita masih ingat, dalam siri yang dulu, sebelum PKP dulu, kita dah bincang tentang peperangan yang besar di antara orang Islam dengan Rom di akhir zaman. Tengok balik dalam kitab kita. Maknanya Dajjal hijau dia mari untuk apa? Untuk nak menghapuskan Islam dan umat dia. Tapi Allah SWT jaga kita. Dia tidak akan mampu, bahkan dia yang mati. Yang keempat, sifat Ad-Dajjal. Tanda, apakah sifat Dajjal? Dajjal ni seorang manusia yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Macam-macam dia. Dan dia punya pengaruh kuat. Ramai pengikut dia. Pengikut dia kuat. Maka fitnah dia sangat dahsyat dan tubuh dia pun besar. Kata Tami Ad-Dari, dakhalna dair, aku masuk dalam rumah ibadat ni, fa iza fihi a'zamu insan. Aku tengok seorang manusia yang besar body dia, tak pernah aku tengok. Dajjal tu besar. Mana kalau dia mari berjalan gedeguk-gedeguk, mata sebutir timbul, masa sebutir kecing. Tak. Kalau dia kata kecing, juling. Kalau orang luar ni kecing ke apa? Kecing lah sebenarnya. Tak. Yang penting mata juling. Tengok mata lagu tu. Satu lagi tanda besar bagi orang mukmin, dia tulis atas dahi Dajjal, kafara. Kafar, mana kafir. Mu tengok dia tu, kamu lawan dia, jangan takut. Jangan duk Dajjal mari sudah. Terkecil dah kita. Yang sepah Dajjal lagu tu. Kita mesti lawan dengan iman kita bahawa dia ni memang makhluk yang jahat, fitnah dia besar, kita lawan. Tu body dia besar, azimul haibah. Kita tengok, orang tengok dia tu gerung. Maka sifat di antara sifat dia nya yakunu marhalatus syabab. Dia bukan tua. Walaupun umur dia sudah 1000 tahun lebih, tapi dia bila dia keluar, body dia masih pemuda. Tapi pemuda yang body besar, dia punya janggut dia rambut dia kerinting. Polah gitu rambut dia tu. Kenal lah tu. Kan? Mufalfal manfus. Warna Dajjal kemerah-merahan. Tidak kata hitam negro tu tak, macam orang putih. Dan mata dia tu awar ainul jumna, mata kanan dia tu macam tafih. Hak kiri pula sengit. Itu mata Dajjal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata tengok, dia dengar cerita sifat Dajjal daripada Tamim Ad-Dari,
dan Nabi tengok dalam mimpi dia tentang Dajjal. Allahu Akbar. Maka hadis tentang mata Dajjal ni mutawatir, dan mata kanan dia tu seperti inabah, macam buah anggur tu keluar, dan mata kiri dia pula ada ma'ibah, mana ada tok comel juga mata dia tu. Itulah sifat Dajjal. Di manakah tempat keluar Dajjal? Di manakah tempat duk keluar Dajjal? Sebagaimana kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, yang dia tengok di jazirah Jazairul Buhur, dalam sebuah pulau di lautan. Dia kena lambung ombak sebulan, akhir kali kapal dia berhenti di pulau tu. Dia jumpa situ. Nabi kata, di mana ini? Nabi kata di sebelah masyrik, sebelah halik timur. Mana? Wallahu a'lam. Tapi Dajjal akan keluar di akhir zaman di sebelah timur, di sebelah Khurasan. Khurasan ni sebelah halik Iran. Dia akan mari kat halik tu. Qibal al-Masyriq. Dia akan timbul situ, nama tempat dia Khurasan. Cari. Khurasan ni kalau kita sekarang ni dia panggil Puak Tantan tu. Dekat kawasan tu lah. Kata Anas, ni tempat nak keluar dia juga, Khurasan. Yakhrujud Dajjal min Yahudiyya Asbahan. Kalau kata Asbahan di Iran. Pengikut Dajjal 70,000 Yahudi daripada Asbahan. Yahudi yang duduk di negara Iran. Pasal itulah hari ni puak-puak Syiah ni banyak puak-puak Yahudi duduk menyelip situ. Alihim At-Tijan, dia pakai macam topi gitu. Puak-puak ni 70,000 tentera Dajjal. Siapa dia? Yahudi daripada Asbahan. Waktu ana kaji tentang Syekh Abu Sa'id Istakhri, ketika ana tulis tesis doktorah PhD dulu, ada satu tempat nama dia Al-Istakhri itu. Cari dalam kamus, dalam peta dunia ni tak ada. Ana apa panggil, jumpa orang Iran mari haji, kita pun bawa peta ni, kita tunjuk dia. Dia pun tunjuk tempat. Dia kata bukan nama Istakhri sekarang, nama dia Istihban, dekat dengan Tehran. Yang betulnya di sebelah itu. Baik. Maknanya keluar anak Yahudi ni keluar, permulaan keluar daripada Khurasan dan diikuti dengan Yahudi Asbahan di Iran, kemudian dia pergi sampai ke sebelah Iraq, sebelah Syam, duduk belaga kawasan itu. Dia cuba nak mari ke Madinah, tak boleh masuk sebab dikawal oleh malaikat. Yang keenam, waktu keluarnya Dajjal, orang Islam pada waktu itu telah berpecah belah. Umat Islam telah dilanda oleh fitnah yang besar, dia panggil fitnatul ahlas. Fitnah kemewahan, mewah hidup. Fitnat ad-duhaima, fitnah yang gelap berlaku. Semua fitnah ni telah kita bincang dalam siri-siri yang lalu. Cuba tengok dalam siri yang keberapa, yang lepas tu dipanggil fitnah al-ahlas, ad-duhaima. Fitnah ni sudah dibincang dulu. Allahu Akbar. Siri yang ke-41, kisah yang ke-41, fitnatul ahlas was-sara wad-duhaima. Mana dia Dajjal keluar ni ketika manusia sedang berpecah belah, orang dalam kemewahan, mereka ni, tetapi suasananya umat Islam kuat. Lepas pada tu mari mereka ni boleh berperang dengan Rum dalam Ma'rakah Al-Malhamah Al-Kubra. Selepas pada itu umat Islam menang. Kata di Muaz kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Baitul Maqdis jadi dibina semula, tapi Yathrib di Madinahnya jadi lemah. Ketika Madinah lemah, akan berlakunya malhamah, peperangan yang besar. Dan selepas daripada itu dibukanya Konstantin, keluarnya Dajjal. Yang pentingnya peristiwa ni semua ni akhir zaman berlaku ni.
Baik, beberapa perkara ajaib yang berlaku bagi Dajjal. Tanda ni. Dajjal ni dia bawa mari benda yang pelik-pelik yang menakutkan kita. Kan? Yang pelik dia kata. Kata di Abdullah bin Mughaffal, tak pernah berlaku fitnah di atas dunia ini semenjak Allah Taala jadikan Nabi Adam sampai kali lebih daripada fitnah Dajjal. Lebih daripada fitnah Dajjal. Sebab apa? Manusia ni kalau tengok benda pelik, dia ingat ke Tuhan. Magic ni, panggil magic dah. Pihak Tuhan dah ni. Dajjal ni dia berjalan. Dia tunjuk langit. Tunggu hujan. Tengok bumi kering, bumi keluarlah dia tumbuh. Mu nak makan apa? Mangga apa? Nak makan nanas, nak makan jambu, keluar naik. Awak lama dah tak jumpa dengan ayah. Lama dah. Sekat PKP ni tak balik lagi. Tentu. Dia panggil ayah, mari kejap. Bangun ayah dia. Keluar dari kubur, anak-anakku, ini Tuhan kita. Macam mana tak fitnah? Dahsyat. Penggembala kambing, kurus kambing. Dajjal mari tengok. Dia senyum dengan kambing. Kambing tu gemuk, susu dia penuh. Na'udzubillah kita. Kan? Dia lalu ke bumi hok terbiar, tanah terbiar tak ada orang. Dia kata, bumi, keluarkan gedung-gedung daripadamu, keluar emas daripada bumi. Warna agak kita. Tak keluar emas. Orang nak bagi benda-benda ya, dah. Tak ada nak semaya apa dah. Mesti banjir orang bagi berah. Tengok nak semaya jemaah tinggal after email. Pergi kutip berah. Orang mari NGO mari bagi berah. Tu tak mari Dajjal lagi tu. Nak kata apa? Masa mari Pokemon Go dulu. Habis pakai duk main pecik orang tua orang muda pada dalam masjid mari cari-cari Pokemon. Bila ustaz kita tegur, ustaznya lanyok ke demo. Nyok kata macam-macam. Kita kata ni baru Dajjal Pokemon, bukan Dajjal besar. Fitnah Dajjal ni cukup dahsyat. Jangan duk main-main. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita tentang fitnah Dajjal. Di saat Dajjal duk mengamuk gini, kan? Seorang laki-laki berdepan dengan dia. Jadi dalam syekh kita ni dia bagi kitab, tapi oleh kerana cerita ni bersambung jadi kita tak pecahkan. Kisah yang ke-46, kisah alim al-Madinah, seorang orang alim pemuda di Madinah yang lawan Dajjal. Terus ya. Maka orang alim ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa bila Dajjal mari, seorang pemuda Islam yang belajar tentang Dajjal, dia baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Dajjal akan bunuh dia. Lepas bunuh, dia belah dua. Dia panggil budak pemuda yang dibunuh ni, takut semula. Jadi orang balik. Sudah. Lepas dia bercantum semula, Dajjal bertanya, mau percaya ada aku Tuhan? Sudah. Pemuda itu kata apa? Sekarang ini keyakinan aku bertambah kuat, mu Dajjal. Baik. Tadi kamu mati, aku hidup balik. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak mampu lagi nak lawan aku. Sudah. Dajjal pun nak marah. Dia bagi tahu ke tentera dia, bunuh. Bila bunuh, tak boleh nak bunuh lagi. Sebab Nabi kata Dajjal hanya boleh bunuh sekali je budak ni. Nak bunuh kali yang kedua tak mampu. Maka pemuda ni kata asyhadu annaka dajjal allazi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Aku menyaksilah bahawa mulah Dajjal yang Nabi kita bagi tahu. Sebab membunuh aku sekali, kali yang kedua nak bunuh tak boleh. Macam mana agak kita? Yakin ke tak yakin? Duk main ai tak boleh. Mati sungguh nyetai Dajjal. Kita kena yakin mu Dajjal sebab atas dai dia ada kafara, ada kafir. Allahu Akbar. Ini kata di para ulama pentingnya kita belajar tentang ilmu masalah Dajjal ni, masalah ajaran sesat, masalah ni supaya kita jadi benteng. Nak lawan pok ni kita kena tahu dia. Kalau tidak kita kena tipu dia. Pemuda tu kata apa? Wallahi ma kuntu fi. Lepas pada Dajjal bunuh dia, pemuda ni kata, sekarang ini aku bertambah yakin mu Dajjal, fayuridu Dajjal nak pergi bunuh kali yang kedua, tak mampu. Tak boleh nak buat dah. Allahu Akbar.
Macam manalah keadaan, kan? Penguasa-penguasa yang jahat tu nak lawan kita hari ni agak sukar. Jadi kata di para ulama, pemuda ini alim ahli Madinah. Sebab apa dia alim? Sebab dia belajar ilmu hadis, belajar tentang fitnah, belajar ni untuk nak kawal diri dia. Bila mari Dajjal sungguh, dia mampu lawan. Kita kena belajar. Kalau tidak, masalah besar kita. Tak berani nak lawan kita nanti, kan? Wal'iyazubillah. Kata di pengarang kitab ni, nama apa dia? Syekh Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Dia kata, aku tak tahulah kitab aku ni yang menceritakan tentang orang Madinah ni, siapa ke tidak ke pemuda tu nanti di akhir zaman. Mana kalau siapa dia baca, mudah-mudahan aku dapat pahala. Dia baca cerita ni, cerita dia pergi lawan Dajjal dengan sebab dia baca hadis ataupun cerita ni. Kata Tuan Syekh, aku harapkan kitab aku ni siapa ke tangan pemuda Madinah itu. Masya-Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Nak kata apa? Yang ke-8, benda pelik yang dibuat oleh Dajjal ni, siapa dia yang menjadi orang panggil perancang? Siapa dia perancang? Tuan Syekh kita kata walladhi yazhar. Yang zahir daripada hadis-hadis ni menunjuk perancangnya iaitulah Yahudi. Puak-puak Yahudi yang merancangkan nak menaikkan Dajjal ini. Dia buat benda pelik-pelik. Kata di Anas, pengikut Dajjal itu daripada Yahudi Asbahan 70,000 orang. Jadi tentera Dajjal alaihimut tayalis. Tayalis tu ada macam kepala ni, berjubah ada kepala tu. Macam puak-puak Yahudi. Pendeta dia pakai tu. Tu dia panggil tayalis. Maknanya Yahudi yang merancangkan benda-benda pelik pada Dajjal. Apa yang dia buat? Kita ni tak tahu. Yang pertama sekali, banyak benda yang Dajjal buat dia pun tak tahu. Macam dia ngaku jadi Tuhan. Contohnya, Dajjal ni dia bawa 2 sungai. Sungai hok jernih air tu neraka tu. Sungai hok air panas tu syurga. Padahal tu lah kalau orang marah Dajjal, dia pun ambil kecapok dalam air panas. Padahal air panas tu syurga. Maknanya benda tidak jadi masalah. Hok dia nak marah dia kecapok, hok dia saja disapok dalam air hok putih. Itu dia panggil, itu neraka dia tu, nar. Maknanya Dajjal ni tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu what dia buat. Dia capok ni, capok orang ni. Dajjal tak tahu hakikat. Ada setengah pengkaji mengatakan ada sebahagian hak dibuat oleh Dajjal ni, dibuat oleh Yahudi. Teknologi ada ni, Dajjal ni remote control je. Dia pecek, jadi. Wallahu a'lam. Yang pentingnya khawarik, benda yang pelik-pelik yang berlaku ni, kita bolehlah tengok. Berlakunya dia panggil nak perhidup orang mati. Berlakunya istinsah ni kelun. Manusia orang mati dah, kita ambil alat-alat dia tu nak perhidup balik. Yang pentingnya kita percayalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa fitnah Dajjal itu lebih dahsyat daripada apa yang dibuat oleh Yahudi sekarang ini, kan. Baik. Dajjal boleh pergi timur barat. Dengan adanya kapal terbang ini boleh pergi timur barat. Ada seorang penulis nama dia Muhammad Asad. Dalam buku dia The Road to Mecca. Buku ni orang putih tapi dia telah terjemah ke bahasa Arab, At-Tariq ila Makkah. Dia kata Dajjal ni dia tengok dengan mata sebiji, mata sebutir. Habis kita manusia ni pun orang beriman, kalau tengok kepada dunia ni dengan mata sebelah, maka kita akan jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah. Contohnya, tengok orang senang atas dunia, aku nak senang juga, kejar kita dunia, lari sana sini, tak sempat nak solat, tak tahu halal haram, maka itu dia panggil kita telah terpengaruh dengan dunia Dajjal. Tapi Dajjal ni Dajjal sungguh, fizikal dia, mata dia begitu. Cuma itu dia panggil macam manifestasi lah, bahawa manusia ni akan jadi Dajjal kalau dia tengok kepada dunia ni dengan sebelah mata. Bila kita tengok berlaku bencana, kita kata ini bencana alam. Orang mukmin tak boleh kata bencana alam. Kita kena kata ini adalah ujian daripada Tuhan berlakunya bencana alam. Sebab apa banyak berlaku? Ni marinya COVID-19 ni. Kenapa? Allah nak uji kita. Masya Allah, tabarakallah. Kan? 2 bulan berkurung. Nak berjalan tak berani. Padahal tak nampak pun COVID. Kalau COVID duk ngongek-ngongek jalan dalam bandar macam gajah. Pergi mari.
Tak payah kurung dalam rumah, masing-masing berkurung. Betul tak? Tak usah kata macam gajah. Macam hanya gila ya rasa. Tak berani dah keluar rumah. Ada tu Covid tu. Ni muka tak nampak takut juga. Sama-sama Islam nak salat begini. Kalau orang hola tangan tu ketar kita nak sambut tak sambut. Nak solat dekat-dekat tak boleh. Marah di Covid. Nah. Kitanya takut marah ke Tuhan, duduk jauh-jauh. Tapi tak boleh Covid main pasal, duduk jauh-jauh. Sabarlah nak kata apa. Kita doakan. Ada orang kata, oh ini konspirasi ni. Dibuat oleh Yuhan lah apa kita kata wallahu alam. Bagi kita orang beriman, kita tengok dengan ainai al-basirah, dengan tengok dengan mata kita tengok dengan mata hati bahawa ini semua ujian Allah Taala. Nak tengok kita ni kembali kepada Allah Taala atau tidak. Semalam ada orang buat bandingan. Berapa orang boleh pergi masjid lepas masjid dibuka? Bila ada iklan mengatakan panggung wayang dibuka, iklan keluar esok ke tiket sudah habis. Kuat lagi Dajjal tu nak kata apa? Ini bahaya betul. Wallahu a'lam, jangan duduk sini. Tak kira negeri mana, yang pentingnya contoh tu ada. Kita pergi kepada cepat sikit. Kita pergi kepada cerita yang ke-9, berapa lama Dajjal duduk di atas dunia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamkusu fil ardi 40 yauman. Dia akan duduk atas dunia ni selama 40 hari, Dajjal. Yaumun kasanah. Hari mula-mula tu satu hari, lama dia macam setahun. Matahari tak gerak. Mana kalau matahari gerak zoom gitu, matahari jalan sikit ya. Ni setahun baru cukup satu hari. Itu hari pertama. Nabi kata apa? Yaumun kasyahr. Kapan tu hari yang kedua pula macam sebulan. Yaumun kajum'ah. Hari satu hari macam seminggu. Wasairu ayami ka ayami. Lepas pada tu hari pun jadi macam biasa dah. Jadi berapa lama? 40 hari campur dengan setahun, campur dengan sebulan, campur dengan seminggu. Jadi apa? Setahun. Berapa bulan? Mana ahli matematik? Kam? Tak ada hak jual put sini. Apa nangis kau tak ada. Main kalkulator belakang tak jadi. Yang pentingnya itulah tempoh Dajjal. Sahabat pun tanya. Dengar ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau satu hari itu setahun, cukup kita semaya satu hari? Kita semaya 5 kali. Nabi kata, faqdurulah. Dengar. Nabi kata, kamu kena takdirkan berapa jam dah kita ni. Mana kita jam datang, jam ni tak bertukar. Jam kita tengok jam. Sekarang ni pukul 6 maya subuh. Allah, matahari cerah tu tak gerak-gerak dia. Tengok pukul 1:30 pula maya zuhur. Begitulah sepanjang tahun kita semaya faqdurulah. Nabi kata takdirkan berapa masa sudah berlalu pada hari ni. Tak tahu hari dah kita. Mana para sahabat radhiyallahu anhu, cerita dia bukan kata tak payah maya muka 40 hari lah. Nabi kata, dia tanya macam nak solat Rasulullah, cukup ke maya 5 waktu? Nabi kata tak. Tak ke setahun 5 waktu. Mu kena takdirkan berapa lama masa satu hari itu. Allahu akbar. Baik. Lajunya gerakan Dajjal ni, dia boleh mengembara ke timur dengan ke barat, pergi cepat-cepat. Dia keluar di bumi Khurasan, kemudian diikuti oleh Yahudi Asbahan, kemudian dia pergi ke Syam, Iraq, jalan sana sini. Dia boleh berjalan timur dengan barat, dia boleh pergi. Itu kuatnya Dajjal. Maknanya fitnah dia sapa ke mana-mana, na'udzubillah. Yang ke-11, Dajjal tak boleh masuk mana? Madinah dengan Mekah. Dua tempat ni no entry. Dalam hadis Nabi kita SAW, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Semua negeri Dajjal akan pergi kecuali Mekah dengan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al malaikatu. Setiap pintu masuk Mekah Madinah ada malaikat duk jaga. Dajjal mari lari dia. Tapi ingat, Dajjal ni dia pergi di Madinah satu tempat nama dia Al-Jurf. Jurf ni kalau kita pergi sekarang ni, jalan daripada Masjid Qiblatain nak pergi ke tempat cetak Quran. Siapa dia pergi Madinah? Lalu kat tu kita akan jumpa bukit banyak. Itu bukit Dajjal. Dajjal naik atas bukit,
Dia goncang bukit. Gedeguk dengan kaki dia. Dia tunjuk ke masjid Nabi, dia kata hadza qasru Muhammad. Itu istana Muhammad. Dia goncang Madinah, Madinah bergoyang. Bila bergoncang, orang munafikin, geng-geng liberal, puak-puak yang tidak beriman dengan betul-betul dengan Allah Ta'ala, yang tak berpegang dengan sunnah Nabi, duduk dalam Madinah, semuanya lari pergi cari Dajjal. Na'udzubillah. Orang beriman lari pergi masjid Nabi, nak berlindung daripada Dajjal. Jangan main. Duduk Madinah pun belum tentu selamat. Yang selamatnya orang iman mantap baru selamat. Kau cakap saya duduk Madinah dah. Dajjal mari goceng Madinah, bergoceng Madinah. Empat lagi cari Dajjal. Na'udzubillah. Yang ke-12, nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Bila Dajjal mari sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Palestin, orang-orang di Palestin pakat naik atas bukit, berlindung di atas bukit. Dajjal mari ni, takut juga dia ni nak lawan Dajjal. Mereka berpakat nak lawan Dajjal. Pagi esoknya, alhamdulillah, Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Nabi Isa turun di mana? Nama dia Manaratul Bayda. Ada kata di masjid Damsyik, di Dimash. Nabi Isa turun, ketika itu Imam Mahdi nak jadi imam salat subuh. Mahdi kenal dia. Mahdi kata ini Isa. Mahdi nak undur belakang. Dia kata la wa imamukum minkum. Isa kata imam kamu daripada kamu. Aku walaupun nabi, tapi dia tak boleh lagi bawa Injil. Dia kena bawa apa? Dia kena ngajar ikut syariat Quran. Sebab kitab Injil dia telah dibatalkan. Tak boleh lagi. Dia mari. Nabi Isa ni, nafah dia ni boleh dihidu bang, boleh Dajjal. Dajjal bila dia bau Nabi Isa, lembek lalu dia. Hok dia gagah, lembek Dajjal, macam tak bermaya. Macam kena bius. Orang kata gua aja, lembek. Nah, dia bau Nabi Isa alaihissalam. Takut dah dia. Nabi Isa kejar Dajjal. Dia kejar-kejar. Dia jumpa Dajjal di Babu Lud, dekat dengan Palestin. Jumpa di sana, Nabi Isa bunuh Dajjal. Allahu Akbar. Lepas pada tu, dengar ni, apa jadi dengan pengikut Dajjal 70,000 Yahudi? Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam akan bunuh Yahudi di Palestin. Fayaqtul muslimun, orang Yahudi berlindung di sebalik pokok. Balik batu, balik pokok. Batu akan cerita, ya Muslim, haza Yahudiyun khalfi fata'ala faqtul. Batu je. Muslim, Yahudi ada ni. Kita pergi tengok, kakak ni perang. Habis itu. Satu pokok je, nama dia Syajaratul Gharqad. Ini pokok tali baru Yahudi. Dia senyap, tak kata apa. Yahudi benar, dia senyap, relax. Pokok lain bagi tahu, Yahudi. Dia ni ada juga tali baru. Pokok jadi tali baru. Kalau manusia jadi tali baru, biasa. Nabi kata fa innahu min syajaril yahud. Pokok Gharqad ni pokok Yahudi, jadi dia simpati dengan geng dia tak bagi tahu. Cerita. Cerita Dajjal panjang. Ini kita ringkas sangat. Yang ke-13, an-najatu minad dajjal wal ismah. Tanda pelajar-pelajar. Bagaimanakah kita nak selamatkan diri kita daripada Dajjal? Ni sekarang ni masyarakat kita ni, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau buat seminar Dajjal, baru ni lagi seminar Dajjal di Kuala Lumpur, 3,000 orang. Dewan PICC penuh seminar. Buat seminar penuh. Tapi kalau ajak pergi maya masjid, tak apa nak pergi. Tak jadi lah gitu. Tanda. Bagaimana cara kita nak selamat daripada Dajjal? Tanda. Yang pertama, al-isti'azatu billah min fitnatid Dajjal. Sentiasalah kita beristi'azah, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada fitnah Dajjal. Bila? Ni dalam hadis ni. Tengok dalam kitab kita. Dalam nota yang saya bagi ni. Doa sebelum salam. Ingat tak? Semua ingat? Alhamdulillah. Nabi kata apa? Apabila kamu selesai daripada tasyahud, hendaklah kamu minta perlindungan Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku minta perlindungan daripada azab kubur, azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan juga daripada kejahatan al-masihid dajjal. Apa dia masih dajjal? Dajjal. Kena baca di akhir solat kita ni. Dalam buku ni, buku yang nak tulis doa di akhir solat ada dia. Ataupun tuan-tuan baca dalam kitab kita Perisai Muslim juga ada. Alhamdulillah. Hai, baca ke tak baca? Baca dah. Yang kata saya beli dah buku tak jadi. Macam orang beli ayat kursi kata dia ni lah, kena baca. Yang kedua, tanda yang kedua, menghafal baca permulaan surah Al-Kahfi. Nabi SAW kata, faman adrakahu minkum, siapa dia beradab jumpa dengan Dajjal, berdepan dengan Dajjal, falyaqra alaihi fawatih, hendaklah dia baca permulaan surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi tu kan, baca, maka kena hafal lah. Oh, saya baca dah Ustaz di Quran malam Jumaat, hari Jumaat. Tak, itu kita baca lain. Waktu nak beradab dengan Dajjal, kita kena hafal, sebab bila mu tengok Dajjal mari, dengan atas dahi dia sudah kafara sudah ada, mata dia sebutir timbul, kita kata ni confirm Dajjal, kita baca permulaan surah Al-Kahfi, insya-Allah selamat. Dajjal akan lari je. Tak boleh dia ni. Ada kawalan. Kalau duk main bergoyang tak tahu lakuan dah. Surah Kahfi baca dah. Tak jadi. Yang ketiga, kita duduk di Madinah dengan Makkah. InsyaAllah Dajjal tak masuk. Cuma bagi orang yang tidak kuat iman dia akan lari cari Dajjal pula. Bukan Dajjal cari dia cari Dajjal. Na'udzubillah. Ada juga dalam hadis menyebut tentang ramai pengikut Dajjal ni di kalangan wanita. Ada dengan orang muslimat tu. Sampai bila Dajjal mari, suami, bapa kurung anak-anak perempuan dalam rumah, takut keluar pergi cari Dajjal. Kita tengok sungguh hari ni, orang yang suka cari bomoh-bomoh ni biasanya wanita. Itu pengikut Dajjal tu. Dia main Dajjal atas dunia ni. Jangan bergurau. Jangan pergi cari benda-benda karut. Kan? Tak boleh. Berapa dah kita tadi? 1, 2, 3. Yang keempat, tertulis di atas dahi dia kafara, kafir. Ingat dah? Ada tulis kafara. Nabi sebut kafara. Orang Muslim, orang beriman nampak. Orang kafir tak nampak. Geng dia nama nampak. Tulis kafara. Allahu Akbar. Maktub baina ainaihi kafir. Di antara dua mata dia tu kafara. Mana kafir baca dia. Yang kelima, kita kena belajar ilmu tentang Dajjal dalam hadis-hadis yang sahih. Bila Dajjal mari kita kenal, ni sifat Dajjal. Dia boleh bawa syurga, boleh bawa neraka, boleh turun hujan, boleh hidup orang mati, boleh kambing kurus, boleh beranak kan. Semua tu Dajjal berlaku. Yang ke 6, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, tarkut ta'arud. Kalau mu tahu Dajjal ada, mu jangan pergi. Dia mau kata Dajjal ada tu, lari. Sebab kalau pergi, belum tentu kita mampu nak lawan dia. Sebab tu lah atas dunia ni, kalau tengok benda pelik-pelik, jangan pergi. Saya nak tengok je Ustaz, tak terpengaruh, jangan pergi. Orang yang betul-betul pergi, orang yang yakin iman dia, macam pemuda Madinah tadi, dia yakin dengan iman dia boleh berdepan Dajjal. Orang yang lekeh-lekeh macam kita ni, lari, dengar Dajjal ada, lari. Kalau pergi, sudah terperangkap dia dengan Dajjal, na'udzubillah. Yang ketujuh, kita kena berfikir tentang Dajjal. Dajjal ni makhluk. Allah SWT telah sebut sifat-sifat dia begini. Kita berkaji. Itulah di antara tip 7 perkara nak menyelamatkan diri daripada Dajjal. Alhamdulillah. Habislah kesimpulan apa yang kita belajar dalam siri ini. Tanda semua belajar. Yang pertama, kita wajib beriman dengan hadis-hadis yang sahih yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang akan berlaku. Jangan ambil hadis pelik-pelik. Sekarang ni bercakap tentang alam kiamat, hadis entah mari mana, tak boleh. Kita kena ambil hadis yang sahih, yang jelas. Yang kedua, hadis yang cerita tentang Dajjal ini telah diriwayat oleh ramai para sahabat dan terdapat dalam kitab-kitab sunnah.
yang menunjukkan pada keluarnya Dajjal itu tawatur maknawi, maknanya sudah sampai peringkat tawatur. Yang ketiga, menjadi kewajipan para ulama, penuntut-penuntut ilmu memberitahu pada masyarakat tentang bahayanya Dajjal. Bawa hadis-hadis cerita Dajjal. Nabi cerita pada sahabat awal lagi, kan? Yang keempat, para pemerintah umat Islam dan ulama-ulama dia hendaklah buat penyelidikan tentang Dajjal ni, kena tahu. Nabi kita bila dengar Ibnu Sayyad, Nabi kita siasat. Yang kelima, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Tapi Allah Taala beri wahyu. Mana hak bangga Tuhan tak bagi wahyu, Nabi tak tahu. Sebab tu Nabi pergi siasat Ibnu Sayyad. Kalau Nabi tahu, Nabi tak pergi buat apa. Dia kata Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Lepas pada tu barulah dia tahu Ibnu Sayyad ni bukan Dajjal. Yang keenam, Dajjal satu makhluk yang sudah ada, sudah wujud. Dia sekarang dirantai, dibelenggu dalam sebuah pulau. Mana pulau tu wallahu alam, jangan cari. Dia turun, Dajjal keluar, Nabi Isa pun turun dari langit. Nabi Isa bunuh Dajjal. Tak lama lepas pada tu apa jadi? Keluar pula Ya'juj wa Ma'juj. Dia panggil, ulama kata apa? Bila berlakunya alamat kiamat besar, dia mari macam biji tasbih. Keluar asap, keluar binatang, keluar Dajjal, turun Nabi Isa, keluar Ya'juj wa Ma'juj, berlaku. Cerita Ya'juj wa Ma'juj rasa cerita dah dulu kan? Dalam siri yang lepas. Bila Ya'juj wa Ma'juj mari, dia kepungnya Nabi Isa dengan umat Islam di Palestin, terkepung mereka. Nabi Isa berdoa, Allah SWT hantar mari ulat, gigit, kekeh, tengkok Ya'juj Ma'juj mati habis. Pada dengan ulat, tak payah bawa bom besar-besar. Bila Ya'juj mati, banyak ramai Ya'juj Ma'juj, busuk habis dunia. Maka mereka, ya Nabi Isa macam nak buat ni, busuk ni. Nabi Isa berdoa, Allah Ta'ala minta selamat. Ketika itu burung mari mana burung, ambil mayat Ya'juj Ma'juj dicampur mana, wallahu a'lam. Baik, cerita kita. Yang ketujuh, Ibnu Sayyad bukan Dajjal yang besar ini. Yang ke-8, jangan kita engkar kalau orang itu yakin satu perkara, dia siapa dia bersumpah macam Sayyidina Umar, dia bersumpah, dia kata Ibnu Sayyad tu Dajjal. Lepas tu bila Nabi kita bagi tahu, dia pun tarik balik. Itu kita kadang-kadang begitulah keadaan. Kita pun kalau kita sumpah satu benda, kita dengar benda tu tak betul, tarik balik. Jangan kata, ini prinsip saya. Jangan duk prinsip. Duk main tata kelola gua nak gini. Yang ke-9, kalau kita yakin bahawa benda ni sudah ditetap oleh Allah Ta'ala, jangan cuba nak rempuh lagi. Kan? Waktu kita tengok Ibnu Sayyad, Sayyidina Umar minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Rasulullah, bagi saya bunuh dia." Nabi kata, Umar, kalau dia Dajjal, kamu tak mampu nak bunuh dia. Sebab dia akan hidup sampai akhir zaman. Kalau dia bukan raja, apa kita sebab nak bunuh dia? Itu Nabi kata. Yang ke-10, elok kita dakwah Islam ni kepada kanak-kanak yang kafir. Mari masuk Islam. Sebagaimana Nabi kita ajak Ibnu Sayyad masuk Islam. Yang ke-11, di Palestin sebelum Islam ada sekumpulan orang Arab di situ. Di antaranya Tamim Ad-Dari. Dia pergi cari Dajjal tadi, jumpa Dajjal. Yang ke-12, banyak anak-anak cucu Dajjal atas dunia ni. Kan, Nabi kata lebih kurang 30 orang Dajjal, semuanya mengaku jadi Nabi. Hak kecil-kecil. Bapak Dajjal besar, mengaku jadi Tuhan. Itu besar kali. Yang ke-13, jangan sekali-kali kita pergi mencari Dajjajil wal Arafin. Anak cucu Dajjal sama kita ni, bomoh-bomoh, dukun-dukun yang mengaku benar gaib, jangan sekali-kali pergi cari dia. Yang ke-14, kadang-kadang boleh kita guna bahasa kasar. Nabi pernah kata kepada Ibnu Sayyad, "Ikhsa falan taghdu qadrak." Diamlah mung tak tahu pun. Jadi Ibnu Sayyad dia mengaku dia tahu benar gaib, sedangkan dia tak tahu, cuma jin ajar dia. Yang ke-15, Dajjal dengan jasasah, PA dia jasasah tu, PA Dajjal. Yatakallamanil lughah al-arabiyyah. Dia boleh cakap bahasa Arab. Sebagaimana Tamim cerita, dia cakap bahasa Arab. Wallah, Dajjal ni hebat, dia boleh cakap belaka bahasa. Yang ke-16, ilmu Dajjal tentang perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman, ada maklumat dia. Satu tu dia tanya Tamim,
akan berlaku tak tasik tabariyah akan kering, tamar dibisan buah lagi ke tidak, ada maklumat dia tentang alamat kiamat. Yang ke-17, manhaj Islami mengajar kepada kita supaya kalau kita dengar benda-benda, jangan mudah percaya, kita kena siasat, cari hakikat sebenar satu benda tu. Jangan duk mudah, duk mengamuk satu kali. Yang ke-18 menunjukkan bahawa nas menunjukkan bahawa keluarnya Dajjal di antara tanda-tanda besar di bumi akan berlakunya kiamat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita kisah yang ke 46, 47, iaitu kisah Dajjal, keluarnya Dajjal dan juga alim Al-Madinah yang menentang Dajjal. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Kisah yang ke-48, Nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa dari langit untuk membawa keadilan. Kerja dia bunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh semua babi atas dunia, atas di kawasan ini, dan juga Nabi Isa AS mengembalikan keadilan yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.